Okay, untuk hari ini kita akan sambung 1.14 iaitu hubung kait antara nombor perlapanan dengan kod SKI dalam bahasa mesin. Bahasa mesin. Okey. Terusnya. Okey, standard pembelajaran. Hari ini cikgu nak kamu, murid-murid boleh menghubung-kaitkan nombor perlapanan dengan pengekodan SKI yang digunakan dalam bahasa mesin. Nombor perlapanan dengan pengekodan SKI. Pengekodan SKI tu yang macam mana? Minggu lepas kita belajar kan? Kosong dan satu binary number. Okey. Cikgu bagi cadangan siapa yang tak nampak slide ni, cikgu minta kamu pegang pen dan tulis. Sambil-sambil buka buku teks. Macam itulah cara dia. Okey. Mari kita tengok satu-satu. Bahasa mesin ataupun kod mesin ialah bahasa yang difahami oleh komputer. Komputer tak faham bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, bahasa Arab kan tak faham. Dia faham bahasa mesin ataupun kod mesin. Okey, yang kedua, kod mesin terdiri daripada urutan digit 0 dan 1 yang disebut sebagai nombor perduaan. Okey, kalau sebut kod mesin ni ialah 0 dan 1 iaitu nombor perduaan ataupun kita sebut sebagai binary number. Terusnya, bahasa pengaturcaraan digunakan bahasa pengaturcaraan digunakan untuk menulis aturcara komputer. Contoh, kita guna aplikasi Scratch, C++, Java, Visual Basic dan Python. Scratch biasa kita gunakan betul lepas, betul tak kelas? Betul. Siapa biasa guna kata ya? Ya. Ramai juga minggu lepas, tahun lepas yang buat Scratch ni. Okay. Bahasa pengaturcaraan diguna untuk menulis aturcara komputer. Bahasa. Kemudian komputer tidak memahami bahasa pengaturcaraan secara terus. Bahasa pengaturcaraan dia tak faham. Jadi kod pengaturcaraan tadi ni perlu diterjemah kepada kod mesin ataupun bahasa mesin. Okey, kalau kita tulis perkataan input, dia takkan faham Jadi dia kena terjemah dulu input tu. Terjemah menggunakan apa? Bahasa kepada bahasa mesin supaya mudah difaham oleh komputer. Setakat tu okey tak? Faham tak? Dekat sini kita ada bahasa mesin ataupun kod mesin. Benda yang sama. Bahasa mesin ataupun kod mesin. Ada nombor dan satu lagi bahasa pengaturcaraan. Bahasa pengaturcaraan ni mesti diterjemahkan dulu pada bahasa mesin. Siapa yang terjemah? Central Processing Unit dalam komputer kita tu. Ya. Terima kasih. Okey. Pertama tadi ni, kita ulang balik ulang balik sebab berhenti lama lagi takut hilang tengah tu. Okey, pertama sekali, proses apa yang berlaku bila kita menggunakan Microsoft Word, contoh yang cikgu bagilah bila kita nak masukkan input tu. Pertama kita tekan, contohnya kita nak tulis huruf D. Pengguna menekan papan kekunci Shift D untuk menghasilkan aksara besar D. Kita panggil input. Masukkan. Okey, yang kedua, isyarat elektronik 01000100 ataupun kod SKI nombor perduaan untuk aksara D dihantar ke CPU melalui sistem bus. Cikgu kata tadi, dia ada port input output. Okay, cuba beritahu cikgu 5 benda yang cikgu sebut tadi ni. Pertama apa? Input. Port input, kemudian Output. port output lagi. RAM. Random RAM. access memory, kemudian ROM. read only memory, kemudian satu lagi Memory. CPU. CPU ataupun Central Processing Unit yang menggabungkan ataupun antara satu sama lain apa tu
connection tu ialah menggunakan sistem bus. Kita panggil sistem bus communication. Jadi dihantar input tadi ni ke CPU, Central Processing Unit. CPU tu yang kamu tahu bukan, sepatutnya CPU tu kita salah faham sebab kita dah kata CPU tu yang kita dalam komputer, sebuah komputer ataupun PC tu, PC tu dia ada monitor, betul tak? Monitor yang paparkan, paparkan. Kemudian dia ada apa bersama dengan monitor ialah kita panggil apa tu? CPU kan? Biasanya dipanggil CPU. Tapi CPU sebenarnya benda tu sangatlah kecil, besar. 3 tapak jari kamu gabung, lebih kurang besar itu sahaja CPU kecil saja. Kemudian duduk di dalam casing yang besar tu. Itu CPU. Central Processing Unit. Di situlah kita panggil otak komputer. Dia akan proses apa sahaja yang dia terima lah. Okey, seterusnya. Isyarat elektronik dalam bentuk kod eskai nombor perduaan untuk aksara D dihantar ke storan ingatan untuk disimpan. Okey, lepas dia dah apa? Dah proses tu, kod eskai perduaan tu, aksara D tadi ni dihantar ke storan ingatan untuk disimpan. Ingatan tadi kat mana? ROM kan? Read only memory tu. Seterusnya, kod eskai bagi aksara D ditukarkan semula menjadi aksara D dan dipaparkan pada skrin monitor. Output itu kita panggil output. Jadilah huruf D yang kita nampak dekat paparan skrin. Okey, penukaran perkataan tolong dari kod eskai perpuluhan kepada nombor perlapanan. Tolong TOLONG, itu aksara dia besar, O besar, L besar, O besar dan N dan G besar. Besar dan kecil huruf ni dia tidak sama, kod eskai dia berbeza-beza. Okey, kita tengok pertama aksara T. Okey, apakah nombor perpuluhan bagi aksara T? Hafizuddin? Ada Hafizuddin? Tadi cikgu nampak Iman. Iman Munir? Ya cikgu. Apakah nombor perpuluhan bagi T? Besar? 84. 84, nampak Okey, kemudian kod SK dalam perduaan bagi 84 ialah 01010100. Okey, yang ni kamu boleh dapatkan daripada perpuluhan kepada perduaan ni, boleh dapatkan terus daripada lampiran A dalam buku teks kamu tu ataupun melalui kaedah pengiraan. Macam mana nombor perpuluhan nak tukar kepada perduaan, macam mana kaedah dia? Okay, siapa nak jawab? Bagi dua cikgu. Siapa nama kamu? Tanya. Macam mana cara dia? Bahagi dengan? Bagi dua. Bahagi dua dan gunakan baki dia secara menyongsang. Okey, apakah kod SK dalam nombor perlapanan bagi huruf T? 1, 2, 4. Okey, dia sama ada 1, 2, 4 ni kita nak ambil terus daripada lampiran A ataupun kita buat kaedah pengiraan. Macam mana perduaan nak tukar perlapanan? Dah belajar dah pada minggu lepas? Bahagi dengan 8. Cara dia macam mana? Kumpul 3 digit. Kumpul 3 digit. Bukan bagi dengan 8 Cara dia ialah perduaan kepada perlapanan kita kena buat pengumpulan. Pengumpulan 3 digit terakhir. Okey, 3, 3, 3 3, 3, 3. Kalau tak cukup 3 boleh tambah kosong di Depan. depan ke belakang? Depan. Depan, di hadapan bagi cukup kumpulan 3, 3, 3. Dapatlah 1, 2, 4. 1, 2, 4 perlapanan. Begitu jugalah dengan O. Nombor perpuluhan dia ialah 79. Okey, kemudian kita tukarkan kepada perduaan, perlapanan, LONG sama Kaedah dia sama ada
Bila kita dapat nombor perpuluhan, kita boleh tukarkan kepada perduaan dan pelapanan cara pengiraan yang kita dah belajar. Ataupun rujuk apa? Rujuk lampiran A. Nah, rujuk cepat sikit lah daripada nak kira kan. Kira ambil masa sikit. Okey. Sekarang ni kamu cuba perhatikan tengok nombor perduaan dengan pelapanan. Perduaan dengan pelapanan yang mana lebih panjang? Perduaan. Perduaan lebih panjang. Sebab itu diciptakan nombor pelapanan supaya lebih pendek. Maksudnya lebih sedikit memori yang boleh disimpan. Sedikit disimpan maksudnya kapasiti dia akan jadi lebih banyak lah. Lebih banyak, boleh simpan banyak lagi. Okey, kalau perduaan ni dia, kalau perkataan tolong, kita tengok perkataan tolong ni, perpuluhan dia ada berapa nombor? 2. 2 kali dengan 6 kan, berapa? 12. 12. Dia ada 12 nombor perpuluhan. Nombor perduaan dia berapa? 3, 6, 8. 8 kali dengan 6 berapa? 8. 8 kali 6, 48. Lepas tu kalau nombor perlapanan 3 kali 6 berapa? 18. Jadi 18 sahaja 18 nombor sahaja berbanding dengan perduaan sampai 48. Dia jimat space. Okey. Tengok kat situ. Aksara okey, aksara ada 6. Nombor perduaan ada 48 digit dan nombor pelapanan ada 18 digit. Lebih sedikit berbanding dengan perduaan. Sebab itulah ada nombor pelapanan dalam kod SKY. Okey. Terusnya kepentingan sistem nombor perlapanan. Okey, pertama dia pelapanan ni memudahkan satu-satu aksara diproses dan disimpan. Okey, lagi sikit maksudnya lebih mudah diproses dan disimpan. Sebab dia sikit sebab dia sikit. Kemudian seterusnya digit bagi nombor perlapanan, digit dia lebih sedikit berbanding dengan nombor perduaan yang lebih banyak dan panjang. Yang ketiga, penyimpanan dan pembacaan bagi nombor perlapanan lebih efisien. Lebih efisien. Okay. Sekarang ni kita tengok selain SKY, selain SKY yang digunakan sebagai kod mesin ataupun bahasa mesin, ada lagi 2 kod mesin yang digunakan iaitu Unicode dan EBCDIC. Unicode dan EBCDIC. Okey, Unicode ni kita tengok perbandingan ketiga-tiga bahas kod mesin ni ataupun bahasa mesin ni. Pertama, okey kelas, nampak tak jadual? Nampak. Nampak Nampak. Okay, pertama dari segi istilah SKY, istilah dia daripada perkataan apa? American. Baca. American. Macam burung dah dengar tu. American Standard Code for Information Interchange. SKY ataupun okey, istilah untuk Unicode lah, dan EBCDIC ialah Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. Kita cuma belajar SKY saja, tapi kita kena ambil tahu jugalah tentang kod-kod mesin yang lain kod-kod mesin yang lain ni. Okey, tujuan sama aja semua, iaitu skema pengukuran huruf, aksara, nombor, simbol dalam komputer untuk mewujudkan satu piawai lah. Seterusnya pembangun dia, kalau SKY ni American American National Standards Institute atau ANSI. Unicode ni siapa pembangun dia? Unicode Consortium. Unicode Consortium. EBCDIC? IBM. Okey, bilangan bit yang digunakan untuk satu aksara
Kalau SK tadi ni berapa bit? 8 bit. 8 bit bersamaan berapa byte? 16. 1 byte bersamaan dengan 8 bit. Ataupun 16 bit. 16 bit sama dengan berapa byte? 2. 2 byte. 2 byte. Kalau 32 bit? 4 bytes. Okay, Unicode uses 7 bits per character, letter 8 bit. Apalah ni kamu tengok baca je lah tak faham tak apa. Uses 8 bit per character. Okay, keserasian. Keserasian, tengok Unicode tidak serasi dengan ABCD. Kalau Unicode serasi dengan SK tapi tidak serasi dengan ABCD. ABCD tidak serasi dengan SK dan Unicode. Ni dia alone. Seterusnya aksara. Aksara, kalau SK 256 aksara sama dengan ABCD 256 aksara, tapi kalau Unicode tengok 65,536 aksara, sebab selain huruf aksara yang kita guna seharian ni lah macam A, B, C, D, E, F, G apa semua tu kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia juga ada apa? Dia ada huruf-huruf Arab, Tamil, Cina dan Jepun. Sebab itulah dia aksara dia lebih banyak. Faham tak? Unicode, ABCD, SK,